Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Hakimin Basir daripada kumpulan 5 kelas GTT 1C. Tajuk kumpulan saya ialah keretakan hubungan antara kaum yang menggugat keharmonian dalam kalangan masyarakat kepelbagaian kaum di Malaysia. Terdapat 3 kandungan di dalam video ini ialah 4 punca keretakan hubungan antara kaum yang menggugat keharmonian dalam kalangan masyarakat kepelbagaian kaum di Malaysia. Seterusnya ialah 4 kesan keretakan hubungan antara kaum yang menggugat keharmonian dalam kalangan kepelbagaian kaum di Malaysia. Akhir sekali, tajuk yang ketiga ialah contoh isu semasa yang tepat dan bersesuaian keretakan hubungan antara kaum yang menggugat keharmonian dalam kalangan kepelbagaian kaum di Malaysia. Rakan-rakan saya akan terangkan tajuk-tajuk ini selepas ini. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan pensyarah. Dan sebelum tu saya memperkenalkan diri saya nama saya adalah Muhammad Nazrin bin Muhammad Zabidi. Nombor metric saya adalah 10DDT21F1067. Saya akan membentangkan tentang punca-punca keretakan hubungan kaum ini. Yang pertama, bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang sama. Yang kedua, dominisasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti politik atau perniagaan. Dan yang ketiga, prasangka dan prejudis yang menebal di dalam hati masyarakat. Dan yang keempat, perbezaan pekerja dan tempat tinggal sesuatu kaum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Amir bin Syed Isa, nama metrik 10DDT21F1081. Kali ini, saya akan membincangkan 4 kesan keretakan antara kaum yang menggugat keharmonian dalam kalangan masyarakat kepelbagaian kaum di Malaysia. Kesan yang pertama ialah masyarakat setempat akan hidup dalam ketakutan. Kesan seperti ini merupakan kesan jangka panjang yang boleh berlaku kepada masyarakat setempat. Perasaan seperti ini boleh berlaku kerana terdapat segelintir masyarakat yang mempunyai sifat rasis terhadap kaum lain. Jika dibiarkan, golongan seperti ini akan menjadi lebih teruk dan lebih agresif sehingga boleh membawa ancaman kepada masyarakat setempat yang lain. Kesan yang kedua pula ialah ekonomi di Malaysia tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini mengakibatkan negara mengalami kerugian sekaligus pendapatan negara juga akan berkurangan. Perkara ini akan memberi impak besar terhadap keharmonian dalam kalangan masyarakat kerana taraf hidup pendapatan masyarakat juga akan terkesan. Seterusnya, kesan yang ketiga pula ialah akan wujudnya salah faham dan buruk sangka terhadap kaum-kaum lain. Sikap seperti ini akan memecah belahkan kaum sehingga boleh berlakunya pergaduhan tidak kira di media sosial maupun pergaduhan secara fizikal. Jika dibiarkan, pergaduhan yang dianggap kecil boleh membawa kepada rusuhan. Sudah tentu, kita sebagai rakyat Malaysia tidak mahu peristiwa 13 Mei berulang lagi kerana rusuhan seperti itu akan meragut nyawa yang tidak berdosa. Kesan yang terakhir pula ialah nama baik negara akan tercemar. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia dikenali sebagai negara pelbagai kaum dan bangsa. Jika terdapat masalah perkauman di Malaysia sehingga diperkatakan oleh berita luar dapat mencemarkan nama baik Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Imran Sofi bin Kamrul Zaman. Nombor metrik saya 10DDT21F1076. Isu perkauman di negara kita semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Keretakan hubungan di antara kaum yang menggugat keharmonian dalam kalangan masyarakat kepelbagaian kaum di Malaysia. Antara isu semasa yang dapat dikaitkan ialah individu yang menyalahgunakan media sosial dengan mencipta akaun palsu bagi mencetuskan perbalahan di antara kaum. Dengan mengambil kesempatan terhadap kemajuan teknologi masa kini, mereka menjadikan medium berkenaan untuk menghamburkan kata-kata kurang menyenangkan terhadap kaum dan agama lain yang dapat memecah belahkan perpaduan di antara kaum. Seterusnya, setengah individu tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Rakyat Malaysia rata-rata hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri sahaja. Mereka jarang bergaul dengan kaum-kaum yang lain.
justeru kefahaman mereka terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum lain menjadi dangkal. Kebanyakan kaum di negara ini berasa lebih selesa dan selamat hidup dalam kelompok sendiri sahaja. Melayu akan berasa selesa dan selamat jika ada Melayu lain yang tinggal berhampiran dengannya, walaupun Melayu yang hampir dengannya itu bukan saudara mara. Begitu juga perihalnya dengan China dan India mempunyai rasa yang serupa. Apabila tiada interaksi antara kaum, maka akan rendahlah kefahaman sesuatu kaum itu terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum yang lain. Di samping itu, ada juga sesetengah ahli politik yang menjadikan isu perkauman sebagai modal politik mereka turut menjadi punca keretakan hubungan sesama kaum di negara ini. Ahli politik juga kerap memberikan hujah berunsur resis di antara kaum tanpa memikirkan impak di kemudian hari. Di peringkat akar umbi, sebenarnya masyarakat Malaysia hidup bersatu padu, walau bagaimanapun isu yang dibangkitkan oleh ahli politik itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Setakat ini saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad Imran Sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Zuhairi bin Asrusani. Nombor matrik saya 10 DDT 21F 1063 kelas DDT 1C. Saya dari grup 5. Saya akan menerangkan tentang rumusan berkaitan isu keretakan hubungan antara kaum di Malaysia. Yang pertama ialah kesimpulan. Kesimpulannya, segala perkara yang diterangkan oleh rakan-rakan saya berkaitan punca, impak, contoh isu semasa telah menerangkan tentang isu keretakan hubungan antara kaum di Malaysia. Keretakan hubungan antara kaum merupakan satu perkara yang amat serius kerana boleh menyebabkan ekonomi negara akan jatuh dan menjejaskan pembangunan negara. Seterusnya, keharmonian dalam kalangan masyarakat kepelbagaian kaum di Malaysia akan masih lagi tergugat dan hidup dalam keadaan yang tidak tenteram sekiranya keretakan hubungan antara kaum masih berlanjutan di negara kita. Selain itu, akan berlakunya pergaduhan antara kaum kerana mempunyai sifat perkauman yang kuat dalam diri dan saling membenci antara satu sama lain. Seterusnya ialah pendapat dan cadangan. Pada pendapat saya, kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlulah menghentikan permasalahan antara kaum dengan cara mengadakan aktiviti seperti sambutan Hari Kemerdekaan, gotong royong, bersukan dan lain-lain lagi aktiviti yang dapat menyatukan perpaduan antara kaum yang telah lama retak akibat sifat saling membenci dan tidak bekerjasama selama ini. Seterusnya, masyarakat haruslah berganding bahu dan bertolak ansur di samping amalan tradisi serta kerjasama bagi mengekalkan keharmonian masyarakat berbagai kaum di Malaysia. Akhir sekali ialah pengajaran. Pengajarannya, kita hendaklah saling menghormati antara satu sama lain supaya tidak menyebabkan berlakunya perpecahan dan perbalahan antara kaum. Akhir sekali, kita perlulah saling tolong-menolong tanpa mengira kaum supaya dapat mengekalkan hubungan dan bersatu padu dalam menangani masalah yang datang. Itu sahaja daripada kebelah saya. Sekian, terima kasih.